Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Adakah murid-murid sudah bersedia untuk belajar hari ini? Hari ini cikgu akan menunjukkan eksperimen 5.2 Sains Tingkatan 2 Bab 5 iaitu air dan larutan. Tajuk eksperimen ini mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar ketelarutan. Sebelum melaksanakan eksperimen, murid-murid harus faham apakah ini maksudkan dengan ketelarutan. Ketelarutan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Atau dengan lebih mudah, kita boleh tulis dalam bentuk formula iaitu ketelarutan sama dengan jisim zat terlarut dalam unit gram dibahagikan dengan 100 ml pelarut. Murid-murid, untuk menentukan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar ketelarutan, eksperimen ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu eksperimen A, adakah suhu pelarut mempengaruhi kadar ketelarutan? Eksperimen B, adakah kadar kacauan mempengaruhi kadar ketelarutan? Dan eksperimen C, adakah saiz zat terlarut mempengaruhi kadar ketelarutan? Seperti biasa, sebelum melakukan eksperimen, kita perlu tahu tentang pernyataan masalah. Jadi, apakah pernyataan masalah untuk eksperimen A? Pernyataan masalah untuk eksperimen A ialah, adakah suhu pelarut mempengaruhi kadar ketelarutan? Murid-murid, apakah hipotesisnya pula? Hipotesis yang boleh kita buat untuk eksperimen A ialah, semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. Seterusnya, kita perlu tahu apakah pemboleh ubah yang terlibat. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah isi padu pelarut, kadar kacauan dan saiz zat terlarut. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan pula ialah suhu pelarut. Manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah kadar ketelarutan. Murid-murid, sekarang mari kita lihat bahan dan alat radas yang diperlukan untuk eksperimen ini. Alat radas yang diperlukan ialah kaca dawai, tungku kaki 3, penunuh Bunsen, termometer, silinder penyukat, bika, rod kaca dan spatula. Manakala bahan yang kita perlukan ialah air suling, garam biasa untuk eksperimen A dan eksperimen B, manakala gula halus dan gula cube kita akan gunakan untuk eksperimen C. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan eksperimen. Mula-mula sekali, isikan 100 ml air suling ke dalam bika yang berlabel K dan berlabel L. Harus diingat bahawa semasa menyukat isi padu air suling, pastikan kedudukan mata sama dengan aras meniskus air suling.
Kemudian, panaskan bika L sehingga 50 darjah Celsius. Untuk langkah seterusnya, cikgu perlukan seorang lagi rakan untuk mengacau campuran tersebut bersama-sama dengan cikgu. Kemudian, murid-murid perlu masukkan 1 gram 1 spatula garam biasa ke dalam bika K dan L. Pastikan murid-murid mengacau campuran ini dengan kadar yang sama. Sekarang, cuba murid-murid perhatikan kedua-dua bika K dan bika L. Bandingkan kadar ketelarutan di dalam kedua-dua bika tersebut. Garam dalam bika manakah yang akan larut lebih cepat? Berdasarkan pemerhatian itu tadi, murid-murid hendaklah membuat catatan di dalam jadual keputusan eksperimen. Di paparan sekarang menunjukkan keputusan bagi eksperimen A. Garam dalam bika L larut lebih cepat. Baiklah murid-murid, tanpa membuang masa, mari kita lakukan eksperimen B. Apakah penyataan masalah untuk eksperimen B? Melalui eksperimen B, kita akan mengkaji adakah kadar kacauan mempengaruhi kadar ketelarutan. Apakah hipotesis yang boleh kita bina untuk eksperimen ini? Ya, murid-murid, hipotesisnya ialah semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar ketelarutan. Seterusnya, murid-murid, apakah pemboleh ubah yang terlibat? Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah isi padu pelarut, suhu pelarut
dan saiz zarah zat terlarut. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah kadar kacauan, manakala pemboleh ubah bergerak balas pula ialah kadar ketelarutan. Untuk menentukan sama ada hipotesis untuk eksperimen B yang dinyatakan tadi diterima atau tidak, mari kita lakukan eksperimen ini. Bagi langkah pertama, ulangi seperti eksperimen A, di mana cikgu telah sediakan 100 ml air suling ke dalam bika K dan juga bika L. Sekali lagi, cikgu perlukan seorang rakan untuk membantu bagi membuat kacauan dalam eksperimen ini. Kemudian murid-murid hendaklah memasukkan 2 gram garam biasa ke dalam kedua-dua bika ini. Di sini cikgu telah sediakan 2 gram garam biasa yang telah disukat. Seterusnya, murid-murid perlu mengacau campuran di dalam bika K dengan perlahan, tetapi campuran di dalam bika L dikacau dengan pantas. Jangan lupa ya murid-murid, campuran di dalam bika K mesti dikacau dengan perlahan sahaja. Tetapi campuran di dalam bika L mesti dikacau dengan pantas. Sekarang, cuba murid-murid perhatikan betul-betul ke dalam bika K dan bika L. Garam dalam bika yang manakah yang terlarut lebih cepat? Murid-murid hendaklah menentukan garam dalam bika yang manakah yang larut lebih cepat. Seperti biasa, hasil pemerhatian hendaklah dicatat di dalam jadual keputusan eksperimen. Di paparan sekarang menunjukkan keputusan bagi eksperimen B. Garam dalam bika L larut lebih cepat. Baiklah murid-murid, seterusnya kita beralih kepada eksperimen C. Apakah pernyataan masalah dalam eksperimen C? Pernyataan masalah bagi eksperimen C, adakah saiz zat terlarut mempengaruhi kadar ketelarutan? Berdasarkan pernyataan masalah itu tadi, apakah hipotesis untuk eksperimen C? Ya, hipotesis untuk eksperimen C ialah semakin kecil saiz zarah zat terlarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. Sebelum melakukan eksperimen, kita perlu tahu apakah pemboleh ubah yang terlibat. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah isi padu pelarut, suhu pelarut dan kadar kacauan. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah saiz zat terlarut, manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah kadar ketelarutan. Bagi langkah pertama, ulang eksperimen seperti eksperimen A dan eksperimen B, di mana cikgu telah sediakan 100 ml air suling ke dalam bika K dan 100 ml air suling ke dalam bika L. Untuk langkah seterusnya, cikgu perlukan seorang lagi rakan untuk mengacau campuran tersebut bersama-sama dengan cikgu. Kemudian, murid-murid hendaklah masukkan 1 gram gula halus ke dalam bika K dan 1 gram gula cube ke dalam bika L.
Okey, seterusnya, kacau campuran di dalam bikar K dan L pada kacauan yang sama. Baiklah murid-murid semua, sekarang cuba perhatikan kadar ketelarutan gula dalam bikar K dan bikar L. Murid-murid hendaklah menentukan gula di dalam bikar manakah yang larut lebih cepat. Berdasarkan pemerhatian itu tadi, murid-murid hendaklah mencatatkan hasil pemerhatian di dalam jadual keputusan eksperimen. Di paparan sekarang menunjukkan keputusan bagi eksperimen C. Gula halus dalam bikar K larut lebih cepat. Murid-murid semua, kita telah pun selesai melakukan ketiga-tiga eksperimen A, B dan C. Jadi, apakah yang kita perolehi daripada eksperimen ini? Berdasarkan pemerhatian yang direkodkan dari eksperimen A, B dan C didapati yang pertama, garam melarut dengan lebih cepat dalam bikar L. Yang kedua, garam melarut dengan lebih cepat dalam bikar L. Manakala yang ketiga, gula halus dalam bikar K melarut lebih cepat berbanding gula cube. Jadi, adakah ketiga-tiga hipotesis yang kita bina itu tadi menepati hasil eksperimen? Ya, murid-murid, hipotesis bagi ketiga-tiga eksperimen menepati hasil eksperimen. Maka, semua hipotesis bagi eksperimen A, B dan C adalah diterima. Setakat ini sahaja eksperimen kita untuk kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi kadar ketelarutan. Semoga eksperimen yang cikgu tunjukkan hari ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid.